Biarlah, Mak. Bukan masalah kita. Lagi tenang rumah tu dia tak ada. Mama tak risau pun pasal opah. Tak heran langsung. Yang Mama risau sekarang ni, kalau nama Ami tak dekat dalam wasiat tu. Ami faham tak? Sekarang ni Mama nak Ami keluar pergi cari opah. Jangan sampai Ryan jumpa dulu. Pedulikan dia. Keluar pergi cari. Pastikan Ami jumpa dulu. Kat situ je kita dah menang, Ami. Opah akan rasa yang Ami tu betul-betul sayang kat dia. Anak kesayangan you tu dah jumpa ke Mama? 2 minggu dah tahu Mama hilang. Tak risau ke? Dia nampak happy ke? Habis yang duduk sini je. I dah cakap dengan you dah, anak you tu memang tak guna. Nampak? Sia-sia you bagi dia 100,000. Cuba kalau Amir, 20,000 pun you berkira. Anak you yang mengadu lah tu. Harta-harta tertentu yang berikut iaitu wang tunai ringgit Malaysia berjumlah 2 juta dan syarikat Food Hub Berhad diamanahkan khas untuk cucu Ryan Fatah. Rumah peranginan di Cameron Highland pula untuk cucu Amir. Dan sebuah lagi rumah peranginan di Langkawi untuk cucu yang bernama Amirul. Dan bila Tuan Muzaffar berhajat untuk bersara nanti, segala harta di bawah jagaan Tuan Muzaffar diturunkan hanya kepada Ryan Fatah, anak sulungnya. Terpulang kepada Ryan untuk mengendalikan harta tersebut mengikut terma-terma yang terkandung di dalam wasiat ini. Itu dia tadi. Sedikit sedutan daripada drama Bukan Gadis Biasa. Dan biasanya kan, bila kita bercakap tentang perbalahan, pergaduhan yang melibatkan harta ni, kita ingat cuma berlaku dalam drama, di kaca televisyen sahaja. Hakikatnya, ia berlaku dalam norma masyarakat kita. Jadi, macam mana sebenarnya kita nak fahami dengan lebih lanjut lagi supaya tidak berlaku langsung perbalahan disebabkan harta. Jadi, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami memperkenalkan tetamu kita. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku peguam syar'i kita pada hari ini. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Saya suka baju Tuan. Tadi masa-masa saya kata cantik baju ni. Sangat ceria hari ini walaupun topiknya serius. Ya, betul. Dan Tuan tidak keseorangan hari ini sebab di dalam talian sudah pun terhubung bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz Ilyas. Selamat tengah hari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua, apa khabar? Sihat Ustaz, sihat ya? Alhamdulillah. Ya, sihat. Bila Ustaz nak datang studio ni? InsyaAllah satu hari nanti. Okey, baik. Kita mulakan perbincangan kita dengan bertanya kepada Tuan Hafiz sendirilah. Tuan Hafiz, tadi mungkin di pembukaan tadi kami pun adalah berkongsi sedikit apa yang kami tahu. Yang saya katakan tadi, mungkinkah perbalahan ini berlaku sebab ramai orang tidak cukup ilmu berkaitan dengan pembahagian harta kan. Tapi kita selalu cakap perbalahan berkaitan dengan harta. Apa yang mereka balahkan? Harta apa jenis-jenis hartanya Tuan Hafiz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wanita hari ini. Sugita, Yana dan sidang penonton di rumah. Okey, berkenaan dengan apabila kita berkata mengenai harta yang diperbalahkan. Pertama kita kena faham siapa yang berbalah. Kena faham dulu konteks siapa yang akan ada dispute dengan izin di antara pihak-pihak mana. Pertama kita pergi kepada suami dan isteri. Kemudian kita pergi kepada ibu bapa dan anak-anak. Dan kemudian kepada si mati dengan ahli waris. Si mati tak ada bergaduh lah, takkan daripada kubur dia bangun kan. Takutlah. Tapi maksudnya selepas meninggal dunia dia meninggalkan harta, harta itu direbutkan oleh ahli waris. Ahli waris ni tak semestinya anak-anak saja. Tapi kalau bagi Islam, ini Muslim, dia melibatkan juga contohnya bila dia tidak ada anak lelaki yang mendinding pewarisan tersebut, dia akan pergi kepada adik-beradik lelaki, pergi kepada ayahnya, pergi kepada ibunya. Jadi dekat situ kita sebenarnya telah dihidangkan dengan pelbagai konflik dan drama-drama real yang berlaku pada ketika ini. Jadi harta yang diperbalahkan
adalah harta-harta yang dimiliki oleh seseorang, mana-mana pihak ataupun yang mana telah dicari secara bersama. Okey, sebab kalau keadaan kita ada dua dalam sistem perundangan Yana pun belajar undang-undang kan, kena ingatkan balik Senior saya dulu di Universiti Malaya takutlah. Kena ingatkan balik, kita ada mahkamah sivil dan kita ada mahkamah syariah. Saya pergi kepada bidang yang saya lebih spesifik, my forte lah. My forte dekat mahkamah syariah, kita pergi yang mana harta itu melibatkan harta yang dicari bersama ataupun kita istilahkan sebagai harta pencarian. Nanti kemudian baru saya akan ceritakan apa dia definisi harta pencarian. Harta yang bagaimana yang boleh diminta, harta mana yang tidak boleh diminta, sebab ramai tak faham. Baik. Tapi kan Hafiz, sebelum saya tanya soalan daripada Ustaz kan, berdasarkan pengalaman Tuan sendiri beberapa tahun dalam mengendalikan kes-kes syariah ni, berapa banyak kes kalau kita nak cakap tentang perbalahan harta yang berlaku dalam konteks masyarakat di Malaysia ni kalau nak dibandingkan dengan kes-kes lain? Adakah tinggi peratusannya? Oh, sangat tinggi. Sangat tinggi. Kenapa saya kata sangat tinggi? Sebab pertamanya sidang penonton bila cakap pasal harta ni, bukanlah kebahagiaan itu berpandukan kepada duit. Tetapi nak mendapat kebahagiaan tu sekarang ni banyak guna duit. Dan juga ramai pula yang celik mata, buta hati dan buta perut apabila duit banyak di depan dia. Walaupun ketika itu dia adalah seorang adik-beradik ataupun dalam keadaan katanya isteri dan juga suami cari bersama. Kita ada kes-kes terpencil lah, mungkin saya boleh cerita juga. Tapi fokus pada wanita hari ini, pada wanita lah kan. Jadi untuk wanita di luar sana tu, dia tak faham. Ada ramai tak faham bahawa walaupun harta tersebut tidak ada nama sekalipun, tidak ada nama, tidak ada caruman dan sebagainya, tetapi walaupun dia menjadi dengan status seorang isteri di dalam Islam sebagai seorang wanita Muslim, kamu ada hak untuk menuntut harta pencarian walaupun nama kamu tidak ada di dalam harta tersebut. Yang ni ramai tak tahu, ramai sangat. Dan kemudian bila soalan Yana tadi Sugi, banyak tak? Sangat banyak. Sangat banyak sebab nak bestnya kalau kita cerita dalam wanita hari ini, kita cerita yang besar-besar lah. Kalau setakat berebut 10,000 tak seronok. Tak ramai orang nak bergaduh sangat. Tapi kalau tiba-tiba berebut 1 juta, 10 juta, 15 juta, yang tu sangat-sangat fleksibel dan ramai anak-anak yatim yang sengsara lah. Betul. Jadi penting sebenarnya kita bawakan isu ini, topik ini untuk pengetahuan kita semua supaya tak berlaku perbalahan di kemudian hari sebab peratusannya semakin hari semakin meninggi. Baik, Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan juga kebiasaannya, apa antara punca yang menyebabkan perbalahan ini berlaku? Sedangkan kalau kita lihat daripada kecil sampai ke besar bersama dengan adik-beradik kita, tetapi bila datang sahaja bab harta, hilang, musnah, punah segala hubungan yang ada. Adakah disebabkan macam Sugi kata tadi, cetek ilmu, kurang persediaan ataupun mungkin macam kita pun tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Lepas tu bila dah terjadinya kematian, dah terlambat. Betul. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang punca-puncanya berlaku perbalahan ni, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih para penonton semua ya. Kalau kita perhatikan bahawa sifat kejadian manusia ni dia ada beberapa sifat yang sememangnya ada. Antaranya contoh sifatnya dengki. Contohnya sifatnya dia tak puas hati atau tak rela untuk nak bertolak ansur. Contoh dalam kalangan adik-beradik mungkin ada seorang dua yang jaga mak siang malam, sakit, jatuh, pening tengah malam semua. Tiba-tiba masa pembahagian nanti dia mungkin dapat sikit. Jadi dia kata adik-beradik yang lain bukannya jaga arwah mak pun, aku yang jaga. Pasal aku dapat sikit. Nampak? Dia timbul persoalan macam tu, ungkit mengungkit, sakit menyakit satu sama lain antara adik-beradik saudara mara ni semua. Itu satu. Yang keduanya mungkin kerana seperti yang kita sebutkan tadi lah, manusia ni memang Tuhan jadikan dia memang rasa cinta terhadap harta. Ustaz tak ustaz, siapa pun cinta pada harta tu mesti ada. Kuat atau tak kuat saja. Cuma kita nak sebutkan di sini, agama mengajarkan dalam bab pengurusan harta, pertama agama suruh cari harta. Kedua, kita kena lindungi harta.
Ketiga, kita kena kembangkan harta. Keempat, kita kena sucikan harta, berzakat. Tapi yang kelima ni jarang orang ambil tahu ni, iaitu mengagihkan harta. Iaitu agihkan harta ini kalau sebelum meninggal sama ada hibah, sedekah, wasiat, wakaf. Kalau dah meninggal, dia jadi harta pusaka faraid lah. Tapi ramai orang mungkin dia fikir dia esok masih ada, lusa masih ada, tak buat persiapan di awalnya, maka akhirnya berantakanlah adik-beradik lah, cucu, habis semua gaduh habis. Ini yang kita tak mahulah daripada berlaku. Itu dia. Baik. Dan walaupun itu dari sudut Islam, tapi saya rasa sangat sesuai dikongsikan bersama semua orang. Kita diajar cari harta, lindungi harta, kembangkan harta, tapi kita lupa agihkan harta kita. Baik, kita dah dengarkan mukadimah daripada Tuan Hafiz dan juga Ustaz. Dan apa kata kita dengarkan juga perkongsian atau pengakuan daripada seorang individu yang sudi berkongsi kisahnya bersama dengan kita. Jom kita dengarkan. Harta mampu memberi kegembiraan, tetapi ia juga boleh mencetuskan perbalahan dan pertelingkahan di antara ahli keluarga. Banyak kes yang berlaku dilaporkan melibatkan perebutan harta hingga ada yang sanggup membunuh dan tidak bertegur sapa selama bertahun-tahun dengan darah daging sendiri. Seperti yang dilalui Yasmin, 26 tahun, di mana hubungan dia dengan ahli keluarganya semakin renggang. Saya ada 4 orang adik-beradik. Saya anak yang bongsu. Lepas tu saya ada, atas saya ada Abang Long, ada Kak Ngah, ada Abang Cik. Sebelum arwah ayah meninggal, dia dah plan untuk bahagikan harta apa yang dia ada dekat anak-anak dia dengan isteri dia. Supaya nanti kemudian hari tak berlaku pertelingkahan ke apa. Jadinya dia offer kepada anak yang mana yang mampu untuk beli rumah yang dia duduk tu daripada dia. Abang Long cakap dia tak nak apa-apa pun daripada ayah sebab dia dah mampu, dia dah ada semuanya. Lepas tu saya pula macam saya fikir saya tak mampu sebab saya pun baru habis belajar, baru start kerja. Memang saya tak mampu untuk beli rumah tu daripada arwah ayah. Yang mampu time tu adalah Abang Cik. Jadinya Abang Cik dia cakap dengan ayah, okey, dia setuju untuk beli rumah tu daripada ayah. Tapi ayah cakap kat dia okey, sebab rumah tu rumah lama, memang rumah papan. Jadi ayah nak dia renovate rumah tu sekali bagi jadi elok lagi lah. Arwah ayah jual harga rumah tu bukan ikut harga market sebab arwah ayah fikir Abang Cik lepas beli rumah tu dia nak kena renovate lagi benda semua tu. Tapi duit hasil daripada Abang Cik beli rumah tu daripada arwah ayah, duit tu arwah ayah bahagikan kepada kita orang adik-beradik yang lain beserta dengan mak. Arwah ayah memang dah plan, dia minta tanda tangan anak-anak, tanda bersetuju. Saya dengan Abang Long memang tak kisah, kita memang dah tanda tangan. Cuma masa tu kami belum dapat tanda tangan mak. Lepas Abang Cik beli rumah tu daripada ayah, Abang Cik terus start buat renovation rumah tu. Tapi masa dalam renovation tu arwah ayah meninggal. Start daripada situ dah mulalah timbul rasa iri hati, tak puas hati. Mak macam nak bagi rumah tu dekat Ngah. Tapi macam bagi kita orang macam tak boleh lah sebab macam saya sendiri sebagai adik, walaupun saya tak dapat rumah tu, saya fikir tak apalah, saya cari harta saya sendirilah kan. Tapi macam apa yang membuat tu saya rasa macam tak fair lah untuk Abang Cik sebab Abang Cik dah habis duit banyak sangat untuk rumah tu. Tapi yang saya macam kesian dekat Abang Cik itulah, sepatutnya rumah tu dah memang rumah dia, dah jadi milik dia, cuma tak ada black and white masa tu. Saya pun tak tahu macam mana saya nak tolong Abang Cik sebab Abang Cik pernah cakap kalau mak nak ambil rumah tu balik, ambil lah, dia malas nak gaduh-gaduh. So jadinya sampai sekarang pun isu ni belum selesai lagi. Kalau ikutkan memang boleh bergaduh lah benda-benda macam ni sebabkan harta kan. Sebab saya pun macam sayangkan keluarga saya, adik-beradik saya. Tapi kadang-kadang benda-benda yang macam ni boleh buat pincang rumah adik-beradik. Ibarat kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus. Tetapi apalah keluarga jika hubungan tidak lagi harmoni.
Okey, itu satu situasi yang sangat menyukarkan dan tidak ada penyelesaian tadi. Mungkin kita boleh ajukan soalan pada Tuan Hafiz daripada situasi yang kita baru dengarkan, Tuan Hafiz, ya. Okey, ayahnya telah menjual rumah kepada salah satu anak dan daripada duit itu telah membahagikannya kepada anak-anak yang lain. Tapi tidak ada bukti ataupun tak sempat nak tukar nama lagi. Dan ibu ini, jadi cuma ada saksi kan, dan ibu ini sedang berfikir yang rumah itu masih lagi miliknya dan ibunya ingin memberikan rumah itu kepada anak, mungkin anak kegemaran. Jadi situasi macam ni memang sukar, Tuan Hafiz. Ya, apa yang boleh dilakukan? Tidak ada penyelesaian lagi. Okey, pertama sekali konflik ni, kalau saya lihat pandangan mata sebagai seorang peguam, kita akan lihat daripada sudut bagaimanakah cara pembayaran dia. Yang pertama, bila kita dah tahu cara pembayaran, baru kita dapat, daripada situ kita dapat korek lah. Apa bukti ataupun menunjukkan transfer ke cash ke. Jarang orang nak beli rumah dengan harga cash. Kita bukan beli gula-gula dengan asam boy kan. Kita beli rumah, katalah 80,000, 100,000. Mesti ada sama ada cek, transfer. So kat situ ada satu bukti penjualan. Okay. Tapi dalam kes ni, walaupun namanya belum lagi ditukar. Walaupun nama belum tukar. Baik. Tapi telah ada berlaku bukti penjualan dan juga pembelian. Transaction ada transaction telah berlaku. Proses nak tukar nama sempat tak sempat ni bukan kisah puan ni saja. Kalau kita lihat bukan kampung sangat, pinggiran bandar pun contoh. Saya orang Keluang Johor. Di Keluang tempat saya ni, kita ada banyak tanah dan kawasan yang mana zaman dulu dia ambil satu kawasan tanah, dia buka secara bersama, tanah tu tanah lot besar. Nama berkongsi secara dia bersama beramai-ramai tau, zaman atuk-atuk kita. Dan dia orang ni berlaku jual beli, tukar-tukar tanah yang dah ada nama dia orang ni. Antara tu dan tidak tukar nama sampai sekarang. Tanah tu memang tidak boleh dijual lah. Sebab dia memerlukan persetujuan semua sekali. Faham. Dia bukan satu macam kita sekarang, satu rumah. Jadi benda ni konsep dia yang sama. Cuma kita ambil dalam family. Pertama, isu dia apa? Isu dalam kes ni adalah puan tersebut, dia beli, dia tidak ada lagi tukar nama. Jadi itu isu yang paling pertama. Pergi kepada bagaimana boleh membuktikan bahawa terjadinya atau tidak pembelian tersebut. Itu yang pertama yang membantu. Kedua, dalam fakta tadi juga telah dimaklumkan arwah ayahnya bagi duit kepada adik-adik. Mestilah pada ketika dia memberi duit kepada adik-adik tersebut, adik-adik dia yang lain tidak termasuk mungkin adik yang nak diserahkan oleh ibunya, favorite son ke favorite daughter ke. Yang mana kat situ kita nampak ada saksi, ada witness. Dan dia boleh menjadi saksi dalam kes ni bahawa telah berlaku penjualan dan pembelian dan diorang ni tahu bahawa rumah tu sebenarnya telah dijual, cuma belum tukar nama saja. Bidang kuasa, mahkamah mana nak pergi ni? Mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Pergi mahkamah sivil sebab dia jual dan juga pembelian, jual beli. Kemudian berkenaan dengan kat situ bila ada jual beli, sebab kalau kita nak pergi pada hibah ni pemberian secara sukarela. Pemberian tanpa timbal balas. Orang yang hidup, saya ada contoh, saya ada phone, Sugi ambillah phone saya. Sugi ambil, habislah itu hibah. That's the thing, hadiah, gift. Tapi ini bukan hibah, bukan pemberian ataupun gift. Dia adalah penjual beli, transaksi jual beli. Kemudian kat sini yang jadi konflik, dia kena pergi ke mana, dia kena buktikan ada proses jual beli, transaksi dan dia kena dapatkan witness dan sebagainya untuk membuktikan bahawa rumah tu telah pun dibeli oleh puan ni. Kemudian berkenaan dengan bila saya tertarik tadi bila dia kata, sebab kita sebagai peguam ni bila klien jumpa kita akan dengar macam-macam lah. Tapi kat situ saya kalau sebagai telinga kita sebagai seorang peguam kita akan tangkap. Bila kata mak dia nak bagi kepada seorang anak yang lain, saya akan persoalkan, mak dia dah buat ke kes harta pencarian? Betul ke harta tu harta mutlak milik mak dia? Kalau lah kata tak ada pun pembahagian harta, tak ada tukar nama tadi, Sugi dan Yana. Pertama, mak dia perlu buat apa? Apabila berlaku mana-mana kematian suami isteri ini dia boleh buat, bukan setakat pergi, orang ramai kata kita kan ada pusaka faraid, orang Melayu lah, Melayu kebanyakan Muslim ni, tak apalah, kita tak payah buat lah. Kita dah ada dalam Al-Quran telah ni. Dia lupa dalam Al-Quran pun ada kisah pasal hibah. Pun ada pasal wasiat. Ada juga pasal bagaimana nak manage harta kita sebelum anak-anak kita ataupun
waris-waris kita ni bergaduh. Sebab macam saya cakap tadi, kita bila kita dah meninggal dunia, macam Yana kata, dah terlambat. Bukan dah terlambat, tak boleh dah. Mana ada dalam komik je boleh tiba-tiba kita bangun. Kan? Ini tak boleh, masuk mimpi ke semua tak boleh pakai. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah pembuktian. Betulkah harta tersebut harta mutlak sepenuhnya milik ibu dia? Tidak, jawapan saya. Sebab tadi dah terus terang dah cakap. Harta milik ayah. Ada apa? Harta milik ayah ada faraid. Bila masuk faraid, anak tadi, puan tadi boleh mencelah. Mencelah masuk permohonan interlokutori untuk menyatakan bahawa harta itu bukan harta ayah dia. Ini dengan syariah. Dan mungkin isu ni juga apabila melibatkan anak lelaki, kemudian anak perempuan dan sebagainya. Macam kita tengok tadi, responden tu adalah anak perempuan. Jadi mungkin di situ juga akan lahirnya konflik-konflik yang lain. Dan bila Tuan Hafiz cakap macam tu tadi kan, isunya apa, undang-undangnya apa, jalan penyelesaiannya apa, teringat saya waktu dalam kuliah undang-undang dulu. Macam dengan lecture pula. Okey, baik. Untuk Ustaz pula, mungkin Ustaz Ilyas boleh kongsikan juga. saya. Isu ni sering kali berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga antara saluran-salurannya. Apa yang boleh kita lakukan selagi hayat masih dikandung badan untuk ibu bapa khususnya yang mempunyai anak untuk mengelakkan konflik berlaku dalam kalangan anak-anak mereka ni di kemudian hari. Ya. Saya sendiri akui kadang bukanlah banyak pengalaman sangat, tapi setakat yang ada ini kita pernah bertemu dengan golongan yang dalam kalangan anak-anak tu dia wujud favoritism ya, dengan izin dia ada kecenderungan ibu tu mungkin yang sulung, mungkin yang bongsu, yang tengah kan, tapi yang berbakti, yang banyak berbuat baik, banyak bagi duit bulan-bulan mungkin barangkali yang nombor 2, yang si angah atau yang si alang, yang lain. Jadi timbul perasaan tak puas hati di sana. Jadi saya fikir begini, mungkin kita yang Tuhan masih lagi bagi nafas kehidupan ni, seeloknya kita berlaku adil dengan anak-anak kita sebaiknya. Layan mereka sebaiknya. Semua anak menantu semua layan baik-baiklah seadilnya. Satu. Yang keduanya adalah tolonglah. Saya fikir benda ini sepatutnya kita semua dah ada persiapan dah kan. Kita dah buat persiapan sebelum kita meninggal dunia ini, maknanya sama ada hibah ke wasiat ke apa, buat siap-siap supaya kita tak nak di kemudian hari nanti bergaduh, kita tak nak benda ini. Sebab apa? Orang kata apa, duduk dalam kubur pun tak tenteram lah ibu ayah tu, anak-anak bergaduh atas muka bumi ni. Jadi kita nak benda tu diselesaikan. Jadi bertindak sekarang, kita buat sekarang. Sebab sekarang ni kita semua dah bertulis, kita recorded semua kan. Kalau orang dulu sungguh dia cakap mulut saja, dia nak bagi itu, dia nak bagi tanah tu, mulut saja kan. Kadang saksi pun tak ada. Tapi sekarang kita dah ada record, kita dah ada saksinya semua, buat daripada sekarang. Sebab kita nak menjaga kelangsungan keturunan kita. Bukan apa, nama baik. Kalau bergaduh-gaduh anak beranak, orang akan cakap, tu keluarga siapa? Itulah keluarga haji tu yang rajin pergi masjid tu. Anak beranak dia gaduh. Kan buruk nama baik keturunan kita. Itu cadangan dia. Dan Ustaz, biasanya kan kalau seorang ibu dan bapa itu ataupun mungkin ayah dah meninggal, tinggal ibu sahaja dan sebagainya, kalau ada dalam kalangan anak yang memberi cadangan untuk membawa ibu ini tadi berjumpa dengan peguam dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini sekarang, bukan di kemudian hari. Jangan rasa macam anak ini nak mengambil kesempatan ataupun cuba nak mengapi-apikan. Diharapkan ibu bapa juga bersifat terbuka dari sudut pandangan itu. Demi kelangsungan perhubungan yang baik. Sebab kalau nak kira mulut, perasaan, hati orang memang mungkin adik-beradik lain akan cakap kau nak sikit lah tu, kau nak persen lah tu. Tak, kita buat ni sebagai langkah untuk nak jaga hubungan kita semua. Budak-budak sekarang kata apa? Til jannah. Sampai syurga kita nak jaga ni. Tanda-tanda anak yang baik, kita usaha ke arah itu. Mungkin orang tua kita masih tak nampak lagi, tak terfikir lagi kan. Kita anak-anak ni yang mungkin yang ikuti rancangan kita ni. Bertindak segera. Kita buat. Itu yang sebabnya. Antara cara yang boleh pujuk juga kan, cakap macam ni dekat mak dengan ayah kita. Saya bawa berjumpa dengan peguam. Intipati tu hanya ibu ataupun bapa dengan peguam itu sahaja yang tahu. Saya tak nak ambil tahu. Sebab apa-apa sahaja itu adalah keputusan ibu sendiri ataupun ayah sendiri. Dengan apa awak katakan. Ini untuk kebaikan semua orang kan. Dan Tuan Hafiz, kita ada pelbagai soalan situasi yang diajukan. Ini antara situasinya. Ada 6 adik-beradik. Ibu dah wasiatkan tanah kepada anak nombor 6.
Tapi anak nombor 1 dah buat rumah kat tanah tersebut dan tak nak sign persetujuan, apa tindakan anak nombor 1 sebab susah nak berbincang, sebab selalunya bergaduh saja. Dan sebab ibunya memberi tanah tu kepada anak nombor 6 sebab anak nombor 1 berniat nak jual tanah. So sekarang ni ada konflik. Anak nombor 6, anak nombor 1 dan ibu itu sendiri. Anak nombor 2 sampai 5 tu macam mana? Okey, jadi ini antara soalan-soalan yang famous dan realiti yang berlaku lah. Pertamanya, penonton di rumah bila disoal oleh Sugi tadi, kalau saya ditanya dia bukan wasiat tau. Sebab wasiat ni tidak boleh diberi kepada ahli waris. Kena ingat. Ramai sangat penonton di luar di rumah. Okay, jadi puan-puan, sidang pendengar wanita hari ini, saya mohon untuk semua faham. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Kita sebagai orang Melayu ni cakap wasiat. Wasiat ni sepatutnya dalam agama adalah perkara bukan ahli waris. Habis macam mana tuan? Ataupun macam mana ustaz? Macam mana bro? Macam-macam nama. Kadang-kadang ditanya kan. Sebenarnya yang kita panggil wasiat itu umpama macam pesanan amanah. Okey. Tapi dalam konteks soalan Sugi tadi, bila Sugi kata berkenaan apabila rumah ni ketika masih hidup, mak dah bagi wasiatkan kepada anak nombor 6. Anak bongsu dia. Okey. Apabila disoalkan perkara tersebut, pandangan saya sebagai seorang peguam, saya akan nampak wasiat ke hibah. Faham? Sebab hibah tadi adalah pemberian ketika waktu kita hidup. Contoh, kita hidup ni siapa-siapa kita nak bagi pun lantak pi lah. Kita nak bagi anak angkat ke, kita nak bagi jiran sebelah rumah ke, abang bagi janda sebelah rumah ke, seperti aku lah contoh. Tiba-tiba dah meninggal dunia janda sebelah rumah kita. Saya ada deklarasi hibah. You punya husband bagi kat I. Ataupun contohnya mu'alaf. Mu'alaf, yakni mana-mana wanita yang telah bertukar agama menjadi seorang Islam. Hak dia untuk dia bagi contoh rumah yang dia dah cari dan sebagainya bukan pada husband. Dia nak hibahkan kepada mak ayah dia. Tak ada masalah. Sebab hibah ni dia tidak dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh umur, kecuali dibatasi contohnya gila dan lain-lain. Dan Cop, sekejap tuan. Pause dekat situ sekejap. Untuk hibah ni tadi maknanya pemberi hibah ini kepada sesiapa saja dia nak beri itu tidak boleh dicabar oleh orang lain dan sewaktu hayatnya masih hidup dia perlu membuat hibah ini terlebih dahulu. Betul? Okey. Boleh dicabar atau tidak boleh dicabar? Jawapannya boleh dicabar di hadapan mahkamah. Okey. Macam mana yang boleh dicabar? Yang boleh dicabar tadi ni, saya dah habis jawab ke soalan tadi? Kita lompat tadi. Mungkin persoalan anak yang nombor 6 tadi dia kena buktikan. Dia kena buktikan mak dia kata wasiat. Bila dia jumpa saya, contoh, saya kata, "Cik, saya rasa ini bukan wasiat. Ni mak dah hibah." Sebab mak dah bagi, mak cakap ni. Tapi dia kata mak dah bagi. Geran kat siapa? Geran kat saya dah. Siapa lagi yang tahu? Adik-beradik lain semua tahu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tahu. Tapi nombor 1 je buat-buat tak tahu. Dia kata macam tu. So kalau kata dia buat tak tahu, adik-beradik yang lain ni memang dah jadi saksi. Bila saya tanya, betul ke ada adik bongsu ni maknya pada ketika hidup memang cakap dia nak hibahkan, dia nak berikan rumah ni. Sebab hibah ni 4 syarat. Pemberi, penerima, harta yang sempurna. Memang harta sempurna ni harta milikan kita sepenuhnya. Okey, nanti jangan tanya saya soalan lain, nanti soalan lain tu contoh macam mana harta yang dalam installment bank. Kita kena buat 2 jam. Ini pun macam dah kesempitan masa ni. Harta sempurna, lepas tu kemudian ada akad. Akad ni namanya pemberi memberitahu. Jadi bila dah berlaku tu, dah tahu hibah, kita akan pergi kepada Mahkamah Syariah untuk menunjukkan bahawa telah pun dihibahkan. Daripada situlah baru kita boleh selesaikan si abang ni, abang sulung dia ni kena keluar sebab abang dia dah buat dah dalam sekeping tanah tu ada sebahagian dia buat rumah. Ya, betul. Benda ni banyak kat berlaku, kat Pening berlaku, saya ada kes. Dekat Johor pun saya ada kes, kat Kuala Lumpur dengan Selangor ni hujung-hujung lah. Tak adalah orang tiba-tiba buat sebelah kondo tu dia buat kondo lain, jarang. Ni rumah ada tanah lot dan sebagainya. Jadi macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut? Kenal pasti benar-benar dia wasiat atau tidak. Sebab kalau wasiat dia tidak boleh kepada ahli waris. Yang wasiat kita selalu buat contoh dengan ada mana-mana company, saya tak boleh sebutlah. Mana-mana company buat ada instrumen dia kata sebagai wasiat. Itu adalah wasiat ataupun saya isytiharkan sebagai peguam pesanan amanah. Syar'i kita syar'i, tapi dia ada syarat apabila tidak ada contested dengan izin. Yang ini tidak dicabar oleh mana-mana ahli waris. Jangan macam Yana cakap tadi pada sidang penonton di rumah. Maksudnya kalau kata kita nak bawa mak ayah kita, puan-puan,
untuk kita uruskan harta-harta ni, kita tidak boleh menyalahkan dan kita kata orang tu gila harta. Tidak. Sebab itu adalah hak eksklusif kepada ibu dan ayah kita. Betul. Yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh nak cakap orang yang tak bersetuju dengan wasiat yang telah dibuat. Wills yang telah dibuat oleh seseorang yang ketika hidup. Betul. Untuk tiba-tiba saya tak bersetuju. Sebab sebenarnya hukum dia telah tertakluk dalam Al-Quran. Hukum faraid. Okey. Dia nak menghormati wills tersebut atau tidak saja. Itu. Okey, baik. Dan kami rasa memang perlu part 2 ataupun part 3 sebab memang tak sempat nak tanya soalan anda. Yang sempat saja kami bertanya kepada Tuan Ya, Hafiz betul. tadi. Tapi sebelum kita rangkulkan perbincangan kita pada hari ini, mungkin sedikit daripada Ustaz untuk memberikan rumusan dan ringkasan dan juga orang kata pesanan kepada mereka di luar sana berkenaan dengan perbalahan berkaitan dengan harta ni. Ustaz, silakan. Ya, ada satu hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan ni'mal mal lirajulis soleh. Nabi kata sebaik-baik harta itu adalah harta yang berada pada tangan orang soleh, tangan orang baik-baik. Jadi dapat saya simpulkan perbincangan yang saya sendiri pun asyik dengar ulasan daripada panel kita. Yang mana rupanya orang yang soleh, orang yang baik ini maknanya dia cerdik dalam mengambil tindakan. Betul. Bukan maknanya dia berebut nak sangat harta. Ataupun kalau dia tak puas hati bukan bererti dia dengki ke apa dah. Ini semua soal hak. Supaya di kemudian hari nanti tidak timbul fitnah, tidak timbul cakap-cakap belakang ataupun timbul kekerohan dalam keluarga kita. Jadi saya di sini saya menyeru diri saya dan semua sekali, marilah kita buat persiapan. Persiapan tu bukan soal amalan kita saja. Harta kita yang nak ditinggalkan ini supaya ahli keluarga semuanya baik-baik belaka, insya-Allah. Cantik ringkasan daripada Ustaz persiapan tadi. dan cerdik mengambil tindakan. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Hafiz dan juga Ustaz Elias atas perkongsian hari ini. Kalau boleh memang kami akan cuba dapatkan Tuan Hafiz untuk part 2 ataupun part 3. Betul. Sebab benda paling tak best dalam dunia ni adalah bergaduh dengan adik-beradik sendiri disebabkan harta. Jadi diharapkan sedikit sebanyak input pada hari ini dapat membuka mata dan juga minda fikiran kita semua berkaitan dengan pembahagian dan pengagihan harta supaya tidak berlaku perbalahan. Okey, baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Fariha Raza.